Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Siti Aisyah binti Abdul Malik bersama rakan-rakan akan membentangkan soalan tutorial 7 yang bertajuk dengan merujuk artikel yang bertajuk Union Recognition oleh Anna Taraman 2007. Analisiskan prosedur bagi mendapatkan pengiktirafan kesatuan sekerja dalam Seksyen 9 dan berkaitannya dengan isu yang dinyatakan di dalam artikel tersebut. Pertama sekali kita pergi kepada bahagian pengenalan. Menurut Akta Kesatuan Sekerja 1959, mendefinisikan kesatuan sekerja adalah apa-apa pertubuhan ataupun gabungan di antara pekerja dengan pekerja maupun majikan dengan majikan yang bekerja di Malaysia, yaitu mereka yang bekerja di tempat pekerjaan mereka adalah di Malaysia Barat, Sabah dan juga di Sarawak. Ianya ditubuhkan berasaskan trade, pekerjaan ataupun industri tertentu dalam industri yang serupa maupun industri yang sama. Menurut Zafir Muhammad Makbul pada tahun 2011, kesatuan sekerja juga boleh didefinisikan sebagai satu persatuan yang bekerja sama untuk melindungi dan memperbaiki keadaan kerja mereka. Kesatuan sekerja ini adalah elemen asas yang sangat penting dalam perhubungan industri berdasarkan objektif penubuhannya. Terdapat beberapa objektif yang dinyatakan di dalam penubuhan kesatuan sekerja ini. Objektif yang pertama adalah melindungi ahli-ahlinya dari segi keselamatan dan juga meningkatkan status ekonomi para ahli. Objektif yang kedua adalah membantu pekerja mengadakan perundingan dengan pihak majikan. Kesatuan sekerja ini dijadikan sebagai pengantara di antara majikan dan juga pekerja dalam menyelesaikan konflik ataupun isu yang berkaitan dengan pekerjaan, terutamanya yang berkaitan dengan terma dan juga syarat perkhidmatan. Objektif yang ketiga adalah untuk menentukan ahli-ahlinya ini mendapat hak-hak yang sepatutnya diperolehi dengan penuh keadilan. Kesatuan sekerja ini juga ditubuhkan sebagai satu bentuk penyaluran ataupun kaedah yang digunakan untuk meluahkan rasa ketidakpuasan hati pekerja kepada pihak majikan agar pengiktirafan kesatuan sekerja. Mengikut Akta Perhubungan Perusahaan 1967, kesatuan sekerja hendaklah didaftarkan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan pendaftaran kesatuan sekerja. Kesatuan sekerja ini hanya boleh didaftarkan dan menjadi organisasi yang sah sekiranya beberapa syarat telah dipenuhi oleh penubuhan kesatuan sekerja ini. Setelah kesatuan sekerja mendapat perakuan pendaftaran, kesatuan sekerja perlulah memohon pengiktirafan daripada pihak majikan bagi membolehkan perundingan kolektif dijalankan. Tujuan pengiktirafan ini adalah untuk membolehkan sesebuah kesatuan sekerja itu berfungsi sebagai badan ataupun ejen yang mewakili pekerja dalam meningkatkan hubungan kerjasama dan juga perhubungan perusahaan dalam menjamin keharmonian di tempat kerja. Baiklah, seterusnya prosedur pengiktirafan kesatuan sekerja yang akan dibentangkan oleh rakan saya. Okey, nama saya Siti Salihah binti Ahmad Asral dan nomor matrik saya ialah BA18110945. Hari ini saya akan bentangkan tentang isu yang terdapat dalam artikel yang bertajuk Union Recognition, a Minefield in Malaysian Industrial Relation, di mana terdapat beberapa isu dan saya memilih isu yang berlaku dalam syarikat KFC di mana majikan telah membuang pekerjanya sendiri tanpa alasan yang kukuh. Okey, di sini majikan telah membuang pekerja tanpa sebab dan majikan juga telah menolak pengiktirafan penubuhan kesatuan kerja yang mewakili pekerja. Walaupun pada awalnya mereka mempersetujui, tetapi mereka juga memerangi tentang pertubuhan kesatuan kerja dalam syarikat KFC. Okey, berdasarkan artikel ini di mana pengarah KFC sendiri telah membuang pekerjanya seramai 10 orang daripada 29 pekerja
pekerja asal tanpa alasan yang kukuh dan atas aduan yang dibuat oleh anggota kesatuan pekerja kepada perhubungan perusahaan di mana pengarah sendiri telah dinasihatkan untuk mengembalikan semula pekerjaan mereka, tetapi pekerja yang diberikan kerja balik diberikan cuti khas sehingga mereka diberikan kata putus untuk kembali ke kerja bermula daripada 1 Disember 1986 sehingga mereka diberitahu, dan pada 29 Desember 1986 syarikat tersebut mendapat pengiktirafan tentang kesatuan kerja, tetapi hanya bertahan 2 bulan sahaja, di mana bermula 24 Februari 1987 di mana majikan sendiri telah memerangi tentang pengiktirafan kesatuan itu. Dan di sini berlaku diskriminasi dalam syarikat antara pekerja. Okey. Oleh hal demikian, selepas persengketaan berlaku, maka Mahkamah Perusahaan sendiri telah memutuskan untuk mengarahkan majikan membayar pampasan kepada anggota pekerja yang tidak diberi gaji yang selama 2 bulan, dan berlaku isu kompensasi yang terjadi dalam syarikat tetapi dipertikaikan oleh majikan terhadap kekurangan yang terdapat dalam kesatuan kerja pekerja, di mana majikan telah mempertikaikan kecekapan kesatuan yang mewakili pekerja yang berkaitan dengan pengiktirafan kesatuan kerja. Okey, seterusnya ialah kesatuan kerja mestilah menjadi kesatuan yang berdaftar. Dalam Akta Kesatuan Kerja 1959 pada bahagian 3.7, di mana ketua pengarah hendaklah menyimpan dan menyelenggara mengikut borang bagaimana boleh ditetapkan sesuatu daftar kesatuan kerja hendaklah didaftarkan. Butir-butir yang ditetapkan berhubungan dengan mana-mana kesatuan kerja ataupun apa-apa pengubahan atau pertukaran yang boleh dibuat terhadap butir-butir tersebut dari semasa ke semasa atau semua perkara-perkara lain yang perlu didaftarkan di bawah akta ini. Dan pada Seksyen 8.1 dalam kurungan 1, di mana tiap-tiap kesatuan kerja yang ditubuhkan selepas akta ini mula berkuat kuasa hendaklah memohon daftarkan di bawah akta ini dalam tempoh sebulan bermula ia akan dikira dari tarikh yang ditubuhkan. Kedua ialah ketua pengarah boleh difikirkan patut dari semasa ke semasa membenarkan pelanjutan tempoh yang ditetapkan di dalam subsection 1 dengan syarat tempoh tersebut tidak boleh melebihi 6 bulan agregat. Dan yang terakhir ialah permohonan bagi pendaftaran dalam pertubuhan kesatuan kerja haruslah dibuat kepada ketua pengarah dan hendaklah ditandatangani sekurang-kurangnya 7 orang anggota kesatuan kerja yang meliputi pelbagai pegawai. Assalamualaikum kepada semua hadirin. Saya Nazatul Aina binti Tahang. Saya akan membentangkan bahagian prosedur pengiktirafan kesatuan. Antara prosedurnya ialah kesatuan itu mestilah kesatuan yang sesuai untuk mewakili pekerja yang berkenaan. Mengkehendaki kesatuan sekerja yang ingin mewakili pekerja dalam perundingan kolektif untuk mengemukakan borang permohonan bersama dengan perlembagaan kesatuan kepada majikan. Sekiranya dalam masa 21 hari setelah penerimaan dokumen tersebut, majikan dapat mengiktiraf kesatuan sekerja secara sukarela. Sekiranya majikan telah menolak tuntutan tersebut atau jika tidak ada balasan yang dibuat setelah tempoh tersebut berlalu, kesatuan sekerja dapat membuat laporan kepada DJIR. Dalam melaksanakan tugasnya, DJIR
akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelayakan kesatuan sekerja untuk mewakili pekerja. Setelah DJTU menganggap bahwa kesatuan sekerja kompeten, DJIR akan melakukan undi rahasia untuk menentukan bahwa majoriti pekerja menyokong kesatuan sekerja atau sebaliknya. Akhirnya Menteri Sumber Manusia ini akan memutuskan sama ada mereka menolak atau memberikan pengiktirafan kepada kesatuan sekerja. Apabila ia bukan kesatuan yang tepat untuk mewakili pekerjanya, sangat tepat untuk kita menyimpulkan bahwa kesatuan itu tidak kompeten atau dalam istilah lain untuk menuntut pengiktirafan kepada majikan. Perselisihan yang timbul disebabkan oleh alasan itu dapat diselesaikan oleh DJIR dengan bantuan DJTU jika perlu mengikut budi bicara DJIR. Pengiktirafan ini penting untuk kesatuan sekerja kerana dengan adanya pengiktirafan daripada pemerintah dan majikan, kesatuan sekerja ini dapat meningkatkan keyakinan pekerja untuk menyertai kesatuan sekerja, sekaligus membuat tuntutan berasaskan ekonomi seperti bonus tahunan, allowance kerja lebih masa, kenaikan gaji dan sebagainya. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian perkaitan isu dalam artikel. Antara isu yang saya peroleh daripada artikel tersebut ialah isu kelayakan. Seksyen 9/1 1967 menetapkan bahawa tidak ada kesatuan sekerja pekerja yang majoriti keanggotaannya terdiri daripada pekerja yang tidak bekerja dalam kemampuan pengurusan eksekutif, sulit atau keselamatan yang mungkin dicari pengiktirafan daripada pihak majikan. Dalam artikel ini menyatakan di bawah Seksyen 9/1E terdapat pekerja yang menyatakan bahawa majikannya membangkitkan dua jenis pertikaian yang membendung sebaliknya kelancaran pelaksanaan prosedur berkanun untuk pengiktirafan kesatuan. Pertama, isu majoriti dan kedua ialah isu kelayakan. Sebelum isu kelayakan dirujuk kepada menteri oleh DJIR untuk keputusannya, hal itu akan dirujuk DJTU untuk melihat apakah ia dapat menyelesaikan masalah itu. Persoalan bagaimana baik DJIR dan menteri akan melaksanakan fungsi undang-undang mereka untuk menyelesaikan masalah isu kelayakan sekiranya tidak ada definisi undang-undang bagi kategori pekerja ini di bawah Seksyen 2/2 keperluan IRA 1967 tidak menghadirkan kesulitan yang tidak dapat diatasi kerana sebelum prosedur semasa di bawah Seksyen 9 Akta Resolusi isu pengiktirafan termasuk isu kelayakan telah dipercayakan kepada Mahkamah Perusahaan untuk diselesaikan. Untuk tujuan pengiktirafan kesatuan sekerja, menteri yang kini telah mengambil alih peranan yang sebelumnya ditugaskan ke Mahkamah Perusahaan pasti akan dipandu oleh presiden yang ditetapkan oleh Mahkamah Perusahaan walaupun mereka tidak mengikatnya secara sah. Pengarang tidak menemui kes mahkamah yang perlu diperhatikan di mana majikan cuba menghalang proses pengiktirafan kesatuan dengan membangkitkan sebarang masalah kelayakan di bawah Seksyen di bawah Seksyen 9/1E Akta. Walaupun begitu, isu kelayakan yang dibangkitkan dalam pertikaian antara dua kesatuan yaitu Persatuan Pegawai Bank ABOM dan Kesatuan Pekerja Bank Nasional NIOB memberi penerangan mengenai proses penyelesaian kelayakan terbitan di bawah Undang-Undang N17. ABOM dan NIOB
adalah saingan dalam kes ini dalam mendakwa mewakili pekerja yang telah dinaikkan pangkat oleh bank dari juruwang dan penyambut tetamu hingga status pegawai dalaman. Bank telah meluluskan perkara yang berkaitan dengan pegawai yang menyertai ABOM. NUP bagaimanapun mencabar status mereka sebagai eksekutif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Asyikin Mintilah 1, BA 181100231. Seterusnya, saya akan menghuraikan berkaitan dengan prosedur pengiktirafan kesatuan sekerja, yaitu kesatuan sekerja mestilah mencukupi dalam mewakili pekerja, yaitu sebanyak 51% daripada bilangan pekerja. Jika majikan memberikan pengiktirafan secara sukarela kepada kesatuan sekerja, maka kes tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja akan dianggap telah selesai. Namun, jika sebaliknya berlaku, yaitu majikan tidak memberikan pengiktirafan kepada kesatuan sekerja, maka kesatuan sekerja hendaklah mengemukakan aduan secara bertulis kepada KPPPM dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan maklum balas majikan atau selepas tamat tempoh 21 hari. Jika kesatuan gagal mengemukakan aduan tersebut, maka kes tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja telah dianggap ditarik balik. Dalam pada itu, majikan hendaklah mengambil satu daripada langkah-langkah berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh notis tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja dilakukan. Yang pertama, mengiktiraf kesatuan sekerja secara sukarela ataupun tidak memberikan pengiktirafan kepada kesatuan sekerja. Jika sekiranya perkara tersebut berlaku, maka pihak majikan perlulah memberikan pemakluman kepada pihak kesatuan secara bertulis mengenai sebab-sebab mengapa pengiktirafan kesatuan sekerja tidak diberikan kepada mereka. Maka, pihak kesatuan sekerja boleh membuat aduan kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan Malaysia, yaitu KPPPM. Setelah menerima aduan tersebut, maka pihak KPPM boleh mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu atau wajar bagi menyelesaikan tuntutan pengiktirafan tersebut sejajar dengan peruntukan Seksyen 9 dalam kurungan 4E Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Selain itu, berdasarkan akta tersebut, pihak KPPM juga boleh mengambil langkah-langkah berikut, yaitu kelayakan kesatuan sekerja untuk mewakili semua pekerja atau golongan pekerja yang tertentu yang menuntut pengiktirafan kesatuan sekerja, dan juga menentukan peratusan ahli melalui undian sulit ataupun dikenali sebagai secret ballot. Untuk tujuan menyelesaikan kemusykilan, pihak KPPM boleh mengambil langkah-langkah berikut, antaranya adalah meminta pihak majikan supaya mengemukakan senarai nama pekerja pada tarikh tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja dibuat, serta apa-apa maklumat yang berkaitan ataupun dianggap relevan. Hal ini demikian kerana untuk menentukan kelayakan kesatuan sekerja untuk mewakili pekerja-pekerja syarikat tersebut. Selain itu, pihak KPPM juga boleh memasuki premis majikan bagi tujuan memeriksa rekod ataupun dokumen ataupun mengendalikan undian sulit tersebut. Sebarang aduan berkaitan dengan skop ataupun kapasiti keahlian kesatuan sekerja bolehlah dikemukakan kepada pihak KPPM di bawah Seksyen 9 dalam kurungan 1E Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967 agar langkah-langkah yang sewajarnya dapat dilakukan untuk menyelesaikan berkaitan dengan pengiktirafan kesatuan sekerja ini. Sekiranya dalam proses pengiktirafan kesatuan sekerja ini, pihak majikan enggan memberikan pengiktirafan tersebut, maka proses undian sulit ataupun secret ballot ini boleh dilakukan, yang mana proses undi sulit ini merupakan satu proses penting dalam menentukan sesebuah kesatuan sekerja itu sama ada mempunyai sokongan majoriti ataupun tidak. Dalam pada itu,
Dalam proses undian sulit ini, satu mesyuarat akan diadakan bagi membincangkan berkaitan dengan proses undian sulit yang dijalankan, termasuk menentukan tarikh, masa, dan tempat undian sulit tersebut dilakukan. Oleh hal ini demikian, satu memorandum persetujuan antara kedua belah pihak akan ditandatangani. Oleh hal yang demikian, apabila sesebuah kesatuan sekerja telah mendapat pengiktirafan daripada majikan, tidak ada tuntutan pengiktirafan ke atas pihak majikan yang sama boleh dikemukakan oleh pihak kesatuan sekerja yang lain, kecuali telah tamat tempoh 3 tahun. Namun, sekiranya sesuatu tuntutan pengiktirafan telah diselesaikan oleh pihak KPPM ataupun telah diputuskan oleh YB Menteri Sumber Manusia yang menyebabkan kesatuan sekerja tersebut tidak mendapat pengiktirafan, maka kesatuan sekerja tersebut tidak boleh membuat apa-apa tuntutan lanjut untuk mendapatkan pengiktirafan sehingga selepas tamat tempoh 6 bulan daripada tarikh penyelesaian ataupun keputusan tersebut dilakukan. Seterusnya, berkaitan isu dalam artikel di antara Menteri Sumber Manusia dengan Kesatuan Nasional Pekerja Hotel, Bar dan Restoran pada tahun 1998, yang mana Kesatuan Sekerja telah meminta pengesahan ahli tetapi pihak DGTU telah memilih suara dengan suara rahsia, manakala di Kelab Lumba Kuda Perak pada tahun 2005, pihak majikan telah meminta surat suara rahsia, namun pihak DGTU telah memilih untuk melakukan pengesahan keahlian. Oleh hal yang demikian, DGTU benar-benar telah menggunakan budi bicara mereka kerana dalam satu kes, pihak tersebut telah memilih suara dengan suara rahsia ataupun lebih dikenali sebagai undian sulit. Sementara yang lain pula memilih pengesahan ahli. Selain itu, kes di antara Fohop Omni Bas dan Menteri Tenaga Kerja pada tahun 1978, yang mana dalam kes ini sangat menggambarkan bahawa strategi majikan dengan jelas untuk menghalang proses pengiktirafan kesatuan sekerja dengan mengulangi dan mencabar dengan alasan keadilan semula jadi walaupun keputusan yang jelas telah dibuat oleh mahkamah dalam setiap 3 kes ini. Dengan ini, dapat disimpulkan bahawa sekiranya pihak majikan telah memberikan pengiktirafan kepada kesatuan sekerja, maka proses undian sulit tidak akan dilakukan. Namun sekiranya pihak majikan tidak ingin memberikan pengiktirafan kepada pihak kesatuan sekerja, maka pihak kesatuan sekerja perlu memperolehi majoriti sebanyak 51% daripada kalangan pekerja mereka sendiri. Hal ini demikian kerana adalah untuk memastikan bahawa pihak kesatuan sekerja mendapat pengiktirafan kesatuan sekerja daripada pihak majikan dalam syarikat tersebut. Sekian itu sahaja huraian daripada saya. Sampai berjumpa lagi. Bye! Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuri Syamsid Putra bin Arsad, BA 1816-1006. So, di sini saya akan meneruskan kepada kesimpulan iaitu tentang apa yang telah dibentangkan daripada kumpulan kami, iaitu berkaitan dengan pengiktirafan kesatuan sekerja. Dari apa yang dapat disimpulkan bahawa pengiktirafan kesatuan sekerja ini merupakan satu elemen utama yang penting dalam kesatuan sekerja. Sebabkan pengiktirafan ini adalah satu kunci bagi permulaan sesebuah kesatuan tersebut. Yang kedua adalah tentang tuntutan pengiktirafan. Bagaimana pengiktirafan itu dapat dilangsungkan seperti apa yang dikehendaki dalam pengiktirafan tersebut. Dan kita boleh lihat dari pembentangan tadi juga yang bahawa kita boleh lihat kesatuan sekerja yang diiktiraf ini mempunyai fungsi-fungsi yang tertentu yang dapat dijalankan. Dan selain itu juga kita boleh lihat bahawa selepas mereka mendapatkan pengiktirafan terdapat perlindungan daripada aspek undang-undang yang kita boleh jelaskan tadi. Sebabkan daripada pengiktirafan ini kesatuan sekerja tersebut dia lebih kukuh disebabkan mereka telah diiktiraf dan ada undang-undang yang melindungi mereka. Dan terakhir sekali adalah berkaitan dengan prosedur-prosedur yang ada dalam pengiktirafan kesatuan sekerja. Maksudnya, pengiktirafan kesatuan sekerja ini tidak boleh diiktiraf secara sewenangnya. Mereka perlu melalui prosedur-prosedur tertentu
bagi mendapatkan pengiktirafan tersebut. Oke, dari sini kita boleh simpulkan memang pengiktirafan kesatuan sekerja ini adalah sangat penting bagi kesatuan sekerja tersebut. Sekian dan terima kasih.